Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, Dialah Tuhan yang telah membangkitkan seorang rasul di kalangan masyarakat yang ummi. Rasul yang ummi di kalangan masyarakat yang ummi. Yatlu alaihim ayatih, untuk membaca kepada mereka ayat-ayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan juga untuk membersihkan akidah mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga untuk mengajar mereka kitab dan juga hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sedangkan masyarakat Arab ketika itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berada dalam kesesatan yang sungguh-sungguh. Sesat sungguh-sungguh tuan-tuan. Orang tak sesat, kita boleh tengok hari ni lah. Orang yang bunyi azan, dia main masjid. Orang yang duduk dalam majlis ilmu. Orang yang takut untuk langgar hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang dapat hidayah. Orang yang sesat, tak main masjid, rasuah, tolak hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah Arab ni, musyrikin Mekah sebelum kedatangan Nabi ni, segala kejahatan ada pada mereka. Dengan sembah berhalanya, dengan judinya, dengan araknya, dengan perzinaannya. Anda sebut ni tuan-tuan, judi, arak, perzinaan ialah lambang kesesatan. Jadi bila kita sebut sesat, bila kita sebut jahiliah, jangan kita nampak Arab saja. Bila hari ini ada arak, ada judi, ada perzinaan, maka itulah jahiliah. Itulah kesesatan. Yang mana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuzakkihim, untuk membersihkan mereka itu dan untuk membersihkan kita semua. Maka sebab itulah kita sambut Maulid Rasul. Tujuan sambut Maulid Rasul supaya kita suluh diri kita ni. Aku ni sesat tak? Aku ni sesat tak? Aku ni turut Nabi tak? Itu tujuan sambut Maulid Rasul. Bukan sekadar sambut berselawat, tapi hakikatnya kita tak suluh pada diri kita. Wa in kanu min qabl fi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka ni dalam kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, dihormati seluruh ahli tengkuasa Masjid Sembilang, Taman Sembilang. Lambat sikit ni ingatkan Masjid Semarang Jaya. Pi semayang Masjid Semarang Jaya lah ni. Pi pun rasa pelik mana orang tak ada sambut ni, ceramah mana. Pas semayang tak ada siapa main lagi. Ngujuk ada kawan sebelah. Ni Masjid Sembilang lah. Dia kata tak. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama Syahruddin bin Ibrahim. Asal orang Jitera. Ngajak sekolah menengah Sungai Kop. Sebelum datang ke Sungai Kop ni, anda mengajak di Kelantan. Mula posting di Perak, Kuala Kangsar tahun 1998. Kemudian hijrah ke Kelantan. 11 tahun duduk di Kelantan, duduk di Hulu lah. Orang Kelantan pun tak tahu dia Kelantan tuan-tuan. Dabung ni duduk di Dabung 3 tahun. Pergi khusus, sahabat-sahabat tanya anda duduk mana? Duduk Dabung. Dabung mana? Kata orang Kelantan sendiri tak kenal Dabung. Punya Hulu. 7 hari 7 malam baru sampai. Lepas kata 7 hari 7 malam baru sampai tuan-tuan. Kita pergi, takut lagu jauh mana Dabung ni. Rupanya nak sampai dia naik kereta api ada 7 terowong. Bila masuk terowong tu dia gelap. Kereta api tak ada lampu, biasalah kereta api Malaysia. Kalau kereta api Jepun tak apa. Kereta api Malaysia tuan-tuan tak ada lampu. Masuk dalam gua tu gelap malam. Keluar gua siang, 7 hari 7 malam baru sampai. 3 tahun hijrah ke Gua Musang, lah jadi 11 tahun. Balik ke Kedah Langkawi, kurang 4 hari cukup setahun. Tahun 2011 datang ke sekolah menengah Sungai Kop sampai sekarang. Baik, anda sengaja bawa ni tuan-tuan
Kalau kita ceramah pang, hai balik gitu. Hai kita bawa bagi tengok. Tengok gambar sambil. Ngajak siapa ngajak sekolah tuan-tuan. Ngajak sekolah ni. Teknik ilmu ni Tuhan bagi. Tuhan bagi mata. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan ikut sembarangan. Jangan sokong sembarangan. Jangan buat sembarangan. Kenapa? Telinga, mata, hati kamu akan ditanya. Inilah. Sumber ilmu, akal. Sumber ilmu, mata, telinga. Jadi kita bagi ni mata pun kita bagi. Telinga pun kita bagi. Tengok belakang. Akal pun bagi. Baik, pertama bila sebut mulut Nabi ni. Pertama sekali lah Allah selamatkan Kaabah. Di tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita baca dalam surah Al-Fil. Kisah masyhur Kaabah yang Nabi Ibrahim doa. Nabi Ibrahim doa. Siapa buat Kaabah ni? Dalam Quran sebut waiz. Ketika mana waiz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam meletakkan batu asas untuk membina Kaabah. Berarti Quran bagi tahu bina Kaabah itu dah Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim doa, siap dia pun doa. Antara doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, tolonglah lahirkan di kalangan anak cucuku ni. Waktu tu baru ada Nabi Ismail seorang. Nabi Ismail pun tak kahwin lagi. Ada isteri dia Hajar dan Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim doa dah. Wahai Tuhan, aku letakkan anak cucuku dua orang ni, anakku dua orang ni, aku doa moga selepas anak cucu ni ada seorang yang akan jadi nabi, yang akan membacakan ayat-ayat kamu, akan membersihkan akidah mereka daripada kesesatan, ajar mereka ilmu dan juga hikmah. Berapa ribu tahun? Berapa ribu tahun? Akhirnya pada tahun ni tuan-tuan. Tahun apa tak tahu. Tapi orang kata tahun gajah. Sebab waktu tu tak ada tahun lagi. Pada tahun itulah tuan-tuan, Kaabah ni oleh kerana Nabi Ibrahim doa, waj'al afidatahum minan nas tahwi ilaih. Ya Allah, kamu jadilah hati-hati sebahagian daripada manusia tahwi ilaih, cenderung untuk nak pergi Kaabah. Berkat doa Nabi Ibrahim lah, Kaabah ni sentiasa dikunjungi untuk orang nak buat ibadat. Orang komun ramai. Biasa bila ramai maju, Mekah ni jadi maju tuan-tuan sekalian. Ramai maju. Bila maju, biasa manusia dengki. Negara Yaman dengki. Yaman hantar SB dia pergi siasat. Pasal apa bumi Mekah ni maju sangat? Dia kata bumi Mekah ni maju kerana ada Kaabah. Kalau ada Kaabah, hang buat sebiji Kaabah sini. Maka engineer dia tuan buat Kaabah sebiji di Yaman. Buat Kaabah di Yaman, orang tak pi lah, barang palsu. Kan? Siapa di Malaysia tuan-tuan ada Islam palsu. Ada Islam palsu? Tak ada. Mabukah? Dia ada Islam asli. Islam hak original sampai la tahan. Islam palsu tak ada. Orang tak sebutlah ni Islam hadari. Ada lagi? Tak ada. Palsu. Palsu orang tak mau. Orang mula orang nak. Siapa Panadol palsu? Ni Panadol. Siapa tuan-tuan Panadol palsu ni? Orang ketika rujuk, ini Panadol bagus ni. Mungkin kali pertama orang ambil. Tapi bila orang nak makan, orang tak marah. Barang palsu. Samalah Kaabah palsu yang dibuat di Yaman ni, orang tak minat nak pergi. Akhirnya raja tak puas hati. Orang tak mau main juga negeri kita. Lalu dia hantar Abrahah, Panglima Abrahah, untuk pergi ambil Kaabah. Hei Abrahah, pergi Mekah, ambil Kaabah main ni. Ambillah lagu mana, nak bawa kontainer, nak bawa kapal ke, tapi aku mau Kaabah main negara kita. Maka Abrahah pun rancang pergi ambil. Dia nak serang bumi Mekah. Sebab Mekah ada raja dia, yakni Tok Nabi Abdul Muttalib. Nak serang. Bila nak serang sebuah negeri, kena ada perancangan, kena ada strategi. Bukan sembarangan nak tawan negeri tuan-tuan.
Pergi survey tengok. Orang Arab ni perangai dia guna, kekuatan dia guna. Apa yang dia tengok hari-hari? Dia pergi tengok di Mekah tuan-tuan, di Arab ni. Orang Arab ni biasa tengok apa? Tengok unta. Siapa kita tengok apa? Di Malaysia tengok tul lah. Nampak lebar dia tul lah Malaysia ni. Celak mata nampak tul, celak mata nampak tul. Jadi biasalah dengan tul. Batu sebagian orang sebut tul tak marah. Orang hak duduk guna selalu pun. Tapi ana marah. Nak mai sini, wadik, 3 ringgit 2 upang. Balik lagi 3 ringgit 2 upang lagi, 6 ringgit 4 upang. Oi, bukan sikit tuan-tuan. Kalau pergi Sungai Petani, 10 ringgit sekupang. Pergi saja balik. Duit tuan-tuan. Jadi tul biasa. Setengah orang tak marah. Tapi kita kena marah. Kalau tak marah tu ada something wrong. Ada something wrong, tak kena ni. Sampai redha belaka. Siapa sahabat nak pergi Mekah baru ni? Sebab Mekah dengan tabung haji makan nasi kacau tuan-tuan. Nasi tu ada kacau. Pihabat. Nasi kita ada kacau. Esok makan ada kacau lagi sampai berdarah bibir tuan-tuan. Komplain pada pegawai tabung haji. Pegawai tabung haji terus hantar kaunselor dia. Haji sekalian, jangan banyak komplain. Nanti tak dapat haji mabrur. Oh, pesen tu. Isteri kawan dia tuan-tuan, ada seorang haji bengong ni, jantan, dia suka masuk dalam kemah muslimat. Pakai dengan tolak, silap masuk. Pergi report tak pegawai tabung haji. Siapa dia ni? Awak kena sebut nama. Nak kena tanya habis. Akhirnya kawan nak pergi siasat ni hari. Pergi siasat ni dapat tangkap. Bila dapat tangkap, bagi nama, tuan print nama bagi suruh pegawai tabung haji. Akhirnya dia hantar kaunselor, pergi kaunseling pula isteri kawan. Hajar, jangan banyak komplain, nanti tak dapat haji mabrur. Ni ajaran Jabariyah tuan-tuan. Ajaran Jabariyah ni beranggapan manusia ni sopa bulu burung. Apa jadi, redha saja, jangan lawan. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan, contoh. Kita diajar bahawa memang segala-galanya dia ditentukan qada dan qadar Allah SWT. Tapi bila berlaku sesuatu, contoh kita demam. Bila kita berlaku demam kat kita tuan-tuan, kita kena fikir, pasal apa aku demam? Oh, kemari kena hujan. Lepas kena hujan balik tidur turis tak mandi. Oh, sebab tu kita kena selidik. Dah tahu dapat punca demam, abang bini minah, jom kita pergi klinik ambil ubat. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Tak boleh demam nak buat guna Tuhan bagi demam. Tunggu bagi seminggu. Tak boleh. Kita akidah sunnah ni dia kena lawan. Bila tul kena fikir. Baik. Maka akhirnya Abraha pun tuan-tuan nak tawang kota Mekah ni, dia hantar gajah. Tu contoh ambil gajah. Berapa orang Arab ni hanya tengok unta saja. Jadi sebagai strategi psikologi dia, nak pergi tawan, nak ambil bumi Mekah tuan-tuan, guna gajah. Siapa tok guru silat bunga. Tok guru silat taekwondo tuan-tuan. Orang taekwondo ni sebelum dia pergi lawan, dia ambil zinc edek tu. Edek ni dia rendam dulu asid biar put. Dia tindal 5 lapis. Dia karate tuan-tuan. Dia karate pram kelai. Orang hak tengok dia tengok. Edek ni pun karate kelai. Tulang belakang hang. Tu psikologi dia. Orang silat dia silat dulu. Samalah Abraha tuan-tuan, dia nak seram kah? Sebagai psikologi dia, Saiwa dah, bawa gajah. Bila masuk, habis dah rampai. Jumpa apa saja, lembu kebau orang Mekah ni ambil. Ni pesen kapiak, tak kira halal haram. Maka ambil tuan-tuan, ambil habis. Akhirnya diarahkan supaya orang dia pergi jumpa Abdul Muttalib. Pergi jumpa ketua Mekah, suruh dia mai jumpa aku. Maka Abdul Muttalib pun mai. Abdul Muttalib ni katanya segak. Segak, muka bersinar, bercahaya. Bila Abraha tengok, terpegun dengan leadership. Muka tuan-tuan, muka pemimpin ni, muka pembesri dah. Pemimpin yang baik pemimpin yang jahat kita tengok nak menyampah. Kalau TV keluar nak TV, kalau boleh nak sepak TV tu. Tapi Abdul Muttalib ni dia baik. Kagum. Menyebabkan Abraha bila tengok Abdul Muttalib turun daripada singgasana dia jumpa. Menyebabkan pengawal-pengawal dia, tentera-tentera dia tak senang hati tengok, mana ni?
Panglima perang kita turun ra'i orang lain ni. Sampai gitu ni. Turun. Duduk bawah sekali. Lalu ditanya, siapakah tuan hamba? Dia kata, aku Abdul Muttalib, raja penduduk Mekah. Apa tujuan kamu mari ke sini? Tuanku suruh. Saya dengar kambing-kambing, unta-unta dirampas oleh tentera tuan. Dan antara unta tu ada unta patik. Jadi tuanku, patik datang ni nak minta baliklah unta patik. Itu ya? Ya, itu saja. Allah dia kata, aku ini kata indah khabar daripada berita ni. Indah khabar daripada berita. Mana? Kereta turun. Keluar berita mari dulu tuan-tuan. Harga kereta turun lagi. Tu kata indah khabar berita. Kita kata bila harga kereta turun? Baru ni? Baru ni tak turun. Harga kereta tak turun. Dia buang aksesori. Buang sport rim. Buang player. Tu tak nama turun. Tiba-tiba keluar berita turun lagi. Dia bukan turun lagi. Harga kereta turun. Sekali lagi rakyat ditipu. Tengok pula keluar berita tuan-tuan. Rupanya nak turun apa? 2017. Habaq nak turun. Itu indah khabar daripada berita. Abdul Muttalib. Raja Abrah tengok kata, kamu ni indah. Aku duk sangka kamu hebat sangat. Rupanya aku ni nak main nak rampas kota Kaabah. Tiba-tiba kamu ni main minta unta. Salah sangka dia kata. Lalu Abdul Muttalib kata, ya tuan, tuanku, unta ni hak patik. Adapun Kaabah ni fa innahu rabban yahmin. Sesungguhnya Kaabah ni ada Tuhan yang jaga dia. Ada Tuhan dia duk jaga dia. Patik ni tuan unta, jadi patik nak ambil unta lah. Adapun Kaabah ada tuan dia. Kalau tuan dia izin ambil, tuan ku ambil lah. Hamba nak buat ke mana? Maka raja kata, cerdik orang tua ni. Tok Wan Nabi mesti cerdik kan. Kita kena jadilah cerdik sopa Tok Wan Nabi. Cerdik sopa Tok Nabi siapa ya? Nabi Ibrahim AS. Kita dah sebut dalam sembahyang kan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima. Kita ni turut agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang cerdik. Kan? Semua orang tahu Nabi Ibrahim cerdik. Bila dia berdebat dengan Raja Namrud, kalah Namrud tuan-tuan. Semua orang tahu. Bila Namrud berhujah. Nabi Ibrahim kata, inna rabbi yuhyi wa yumit. Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Namrud jawab, ana uhyi wa umit. Aku pun boleh menghidup dan mematikan. Semua orang tahu. Namrud bawa 2 ekor penyamun. Seorang dia bunuh, seorang dia tak bunuh. Lalu dia kata, hak aku bunuh, aku telah mematikan dia. Hak aku tak bunuh, aku menghidupkan. Baik tuanku, kalau tuanku kata hebat sangat, fa inna rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhan patik ni boleh menaikkan matahari balik timur. Cuba tuanku naikkan matahari balik barat. Cerdik tak? Cerdiklah Nabi Ibrahim. Maka sebab tu kita kena jadi cerdik. Bila cerdik tak mudah ditipu. Lepas tu kena ngaji. Ngaji dalam masjid. Mengaji kitab. Sembahyang biar faham apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau bagi nikmat pada mereka. An'amta alaihim ni siapa dia? Allazi an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Jalan yang lurus yang kita minta adalah jalan nabi-nabi, jalan syuhada, jalan salihin. Nabi tak? Ada. Yang ada siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Yang ada adalah nabi saja. Yang ada hari ini adalah ulama. Ulama saja. Maka sebab tu kita kena turut ulama. Menurut kepimpinan ulama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kanu banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel ini mereka dipolitikkan, mereka disiasahkan, mereka ditakbir, diperintah, dipimpin oleh para nabi. Bani Israel tuan-tuan, semua nabi-nabi dia diutuskan oleh Allah
jadi Nabi, jadi Perdana Menteri. Jadi Nabi, Nabi Sulaiman jadi Nabi, jadi Perdana Menteri. Nabi Daud jadi Perdana Menteri. Jadi Nabi, jadi Perdana Menteri. Termasuklah Nabi kita Muhammad SAW, jadi Nabi, jadi Perdana Menteri. Kita hari ini tuan-tuan, ada orang jadi mufti, ada orang jadi Perdana Menteri. Kacau bilau. Dia tak sekata. Ini dia jadi rosak. Sebab apa? Sebab kepimpinan tak ikut sebagaimana kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka akhirnya Abu Talib pun balik jumpa orang kampung dia. Tuan-tuan sekalian, aku dah ambil dah lembu kita, unta kita. Ada Puk Abrahah, dia main nak ambil kota Kaabah ni. Jom kita lari ke bukit. Tak sah lawan, sebab mereka bawa binatang apa aku tak pernah tengok. Dengan telinga besar, belalai panjang, ada taring lagi. Maka orang kampung lari. Akhirnya tuan-tuan, turunlah Abrahah pun marah. Katanya kepala gajah, bapa ketua gajah, kapten gajah ni nama Mahmud. Mahmud ni tuan-tuan, bila dia jalan-jalan sampai nak kat Kaabah, dia berhenti, duduk. Puas katuk, puas cucuk, tak mau pergi. Bila pusing ke arah Yaman, dia bangkit. Pusing ke Kaabah, duduk. Akhirnya gajah-gajah lain marah juga. Serang. Turunlah ayat ni tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah ayat ni juga. Ceramah ayat panjang-panjang kau kita hati. Anda betul nak mengajak tafsir juzuk amma. Tak mengajak Baqarah. Amma ni kebanyakan orang hafal belakang. Bila hafal ni dia mudah touching. Biar masuk duk terjemah Baqarah kita tak hafal. Kita ajak ayat hari ni tak ada orang kata tak boleh hafal. Kalau tak boleh hafal hafil ni berat nanang kena hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Slide banyak tuan-tuan. Dekat 21. Boleh ceramah sampai pukul 2 pagi. Tu tak masuk video kangkung ni. Tunjuk video kangkung lagi sampai pukul 2 tak lah. Tapi kita ceramah saya. Dia kena seling-seling sikit. Show belakang sekali Tok Imam. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah tanya Nabi, tanya kita. Tidakkah kamu tengok hai Muhammad, tidak kamu tengok hai orang Melayu? Apa yang kami telah lakukan kepada tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami telah menjadikan perancangan mereka untuk nak rampas Kaabah? Akhirnya merugikan mereka sendiri. Rancang nak ambil Kaabah. Kaabah ni Baitullah, rumah Allah. Lalu mereka bawa kekuatan tuan-tuan gajah, kekuatan yang begitu hebat, kekuatan yang tidak mampu dilawan oleh orang-orang Mekah. Senjata hebat tuan-tuan. Senjata paling hebat. Kalau lah ni pada dengan Apache, Tornado, Scorpion. Scorpion guna kapal selam, Scorpion pun cukup. Guna Tornado. Senjata ni tuan, nak lawan tak mampu lawan. Kekuatan yang cukup hebat. Abrahah kata kekuatan yang kita bawa adalah yang paling hebat dan tidak akan mampu dilawan. Maka bagi menyindir tentera Abrahah yang hebat, maka wa arsala alaihim tayran ababil. Kami kirimkan pada mereka burung ababil. Tu contohlah burung ababil yang kecil lagi tu. Dia bawa gajah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak balas gajah ni dengan apa? Hantar dinosaur. Boleh? Boleh sangat. Disuruh Jibril jelma bagi jadi dinosaur. Kalau ceramah kada budak nak sebut Ultraman lah. Kita tak sesuai orang tu sebut Ultraman. Boleh? Allah boleh hantar dinosaur, binatang yang besar, untuk makan gajah-gajah sebagaimana Allah jadikan ular Nabi Musa yang besar makan ular-ular yang kecil ahli sihir. Boleh? Tapi bagi menyindir Abrahah, Allah tak hantar dinosaur, Allah tak hantar King Kong, Allah tak hantar raksasa. Sebaliknya Allah hantar burung yang terlalu kecil. Apa Namrud tuan-tuan? Namrud ni
Siapa Namrud? Namrud ni hebat tuan-tuan. Hebat. Hukum Nabi Ibrahim, baka Nabi Ibrahim. Akhirnya bagaimana Allah nak binasakan Namrud? Hanya hantar nyamuk tuan-tuan. Hantar nyamuk. Kita itu hebat kan tuan-tuan? SPRM lagi. Jabatan Pendaftaran Negara. Polis, JKR, penerangan, TV3, Utusan Malaysia, Berita Harian. Apa senjata yang mereka tak guna tuan-tuan hebat? Kita pejuang-pejuang Islam di Malaysia guna apa? Ceramah. Ceramah tuan-tuan. Dengan lada sikit YouTube dalam internet. Cukup kecil. Tapi 5 negeri kalah tuan-tuan. Kalah 5 negeri tuan-tuan. Allah nak tolong. Sepatutnya tuan-tuan boleh menang. Boleh. Dengan seluruh tenaga yang mereka gunakan, kita hanya mampu berceramah dalam kelompok yang kecil ini. Tapi Allah aibkan mereka dengan hilang 5 negeri tuan-tuan. Tak boleh ambil lagi. Boleh ambil balik Kedah. Lepas tu malu balik Kedah. Nak balik Kelantan nak selamat Kedah? Tak boleh. Ada hikmah dia. Kita balik ada hikmah dia. Kalah menang ni, bila kalah ni tuan-tuan, dia bagi pengajaran, bagi keinsafan. Ada orang-orang yang tidak ikhlas dalam perjuangan, muhasabah balik. Siapa dalam zaman Nabi, Allah bagi kemenangan yang begitu hebat. 313 orang berjaya mengalahkan 1000 tentera kafir. Bunuh 70, tawan 70, 840 lagi lari. Tapi dalam peperangan Uhud, Allah bagi tewas. Supaya sahabat-sahabat muhasabah. Kita lagu tu juga. Muhasabah apa tak kena kat kita. Maka Allah kirimkan burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil ni tuan-tuan bawa batu. Bawa anak batu. Batu besar mana? Cik. Allah burung besar mana tuan-tuan? Kata jalan ulama tafsir, dia pegang kaki kanan dia sebiji, kaki kiri sebiji, paruh sebiji, 3 biji seorang. Tarmihim bihijaratin min sijil. Lalu burung ni lontarkan batu-batu ni tuan-tuan, kena pada gajah-gajah tentera, kena tentera tuan-tuan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka umpama daun-daun yang dimakan ulat. Kelai habis tuan-tuan. Luruh di kepala tuan-tuan, dia tembus sampai ke bawah. Abraha sendiri sambil luka. Sampai dia lari tuan-tuan. Naik kuda dia tak mati. Sampai di Yaman, bagi tahu dekat buah dia, tuanku, kita kalah 5 negeri, baru mati. Abang dah kalah baru mati. Bila abang kalah mati. Jadi ayat ni tuan-tuan, ayat ni bagi amaran menyebabkan bumi Mekah lepas tu tuan-tuan jadi karamah. Tak siapa pun ni serang Mekah. Dan bangsa Quraisy menjadi satu bangsa yang begitu hebat. Dan ayat ni bagi amaran kepada penguasa-penguasa dunia, raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin yang zalim. Kamu kena ingat, jangan tunjuk Samsin. Jangan tunjuk kuasa kamu. Jangan kamu ingat kamu ada kuasa, kamu hebat. Kamu pun boleh dijatuhkan oleh Allah SWT bila-bila masa. Wa likulli ummatin ajal. Setiap umat ni ada ajal. Kan? Apa kita? Mak rempit naik motor kan? Laju. Tak sampai ajal, potong dengan senang. Bila sampai ajal, duduk tak kati ya. Duduk tak kati boleh mati jalan. Maksudnya setiap umat ni ada ajal. Hebat mana-mana tuan-tuan, tak ada satu dunia. Namrud hebat, mampukah dah? Fir'aun hebat, mampukah dah? Kaum Ad kita baca tuan-tuan. Kaum Samud ni pun manusia-manusia yang cukup hebat diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mana puak-puak ni tuan-tuan? Tak ada. Maka sebab itulah kena mengaji Quran. Bila mengaji Quran, baca ayat ni cukup. Baca ayat lazim kan? Orang tak akan berani sombong. Sebab apa? Allah SWT boleh binasakan. Maka peristiwa pelik ni tuan-tuan, pada tahun ni lah berlaku peristiwa pelik. Maka pada tahun tu lah orang duk fikir, apa ni yang pelik sangat ni? Tak pernah pun berlaku ni. Siapa kita hari ni tuan-tuan? Hari ni di Malaysia berlaku satu perkara yang pelik. Siang hari terlalu panas, malam terlalu sejuk. Biasa tuan-tuan bila kita duduk di taman, rumah taman orang kampung tak apalah. Rumah taman ni kalau siang hari panas, malam panas tuan-tuan. Sebab apa? Haba daripada simen dinding rumah kita tu keluar menyebabkan. Sekarang tuan-tuan malam sejuk.
Pelik. Katanya negeri Terengganu akan turun salji. Wallahu a'lam. Tapi Jabatan Meteorologi nafikan tuan-tuan. Pok-pok ni nafi halu pada. Jabatan Meteorologi ni dia nafi. Apa saja dia akan nafi. Apa? Kononnya tidak bagi menakutkan rakyat Malaysia. Tak takut apa tuan-tuan. Hari ni kita bukan takut sejuk tu. Takut orang hari ni tuan-tuan. Manusia terlalu teruk sangat ala ni. Takut orang. Maka pada tahun ni tuan-tuan, pelik ni, orang Arab fikir apa lagu? Tiba-tiba pada tahun ni tuan-tuan, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain. Bila Nabi lahir tuan-tuan, biasa orang Arab, lahir ni dia akan hantar kepada ibu susuan untuk menyusukan anak dia. Kita hari ni duk bagi susu apa? Bagi ke lembu. Bagi lembu Ustaz. Mujuklah Yahudi ni dia baik sikit, dia perah siap-siap lembu tu. Kalau dia jahat tuan-tuan, dia hantar lembu. Dia suruh hisap di lembu direct lagi naya. Hisap lembu. Orang Arab dulu dia hantar. Maksudnya dia nak jaga ketulinan manusia tu. Biar manusia ni jadi manusia sungguh, jangan jadi lembu. Hari ni oleh kerana banyak minum susu lembu kali, banyak jadi sopan lembu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka tu umpama binatang ternakan, malah lebih teruk lagi tuan-tuan. Teruk. Hari ni tuan-tuan kita tengok hak terbaru. Adik Nur Syafiqah. Baru umur 2 tahun tuan-tuan. Umur 2 tahun, katanya mak dia jual kepada kekasih dia. Lalu kekasihnya tuan-tuan, subhanallah, jadikan budak 2 tahun ini sebagai alat pemuas nafsu mereka. Katanya dirogol dan diliwat bergilir-gilir sampai keluar ususnya tuan-tuan. Inilah Malaysia, satu Malaysia tuan-tuan. Patutnya kejadian adik Nur Syafiqah ini tuan-tuan cukup menyedarkan semua umat Islam di Malaysia bahawa kita kena balik kembali pada hukum Allah SWT. Anak ada anak umur 2 tahun tuan-tuan. Hari ini kita dukung anak cium dia. Sebab anak-anak 2 tahun sepatutnya kita angkat, kita cium, kita peluk. Tapi ada manusia satu Malaysia ni tuan-tuan, sanggup rogon dan liwat budak ni tuan-tuan. Patutlah kita kena balik dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam tuan-tuan, jenayah-jenayah yang dilakukan tidak dikenakan penjara sebagaimana Malaysia. Tuan-tuan tengok ibu kepada Nur Syafiqah ni tuan-tuan, dia ada suami, tapi suami dia dipenjarakan. Bila suami dipenjarakan, tanya orang perempuan, bila suami kita tak ada, kita nak gantung pada siapa? Tok laki ada. Kalau tok laki mati senang, kita iklan saja. Orang perempuan duk senyap. Lepas 4 bulan 10 hari dia pun keluar. Jiran-jiran pun mula diusir dah. Lain kali ni keluar rumah dah. Maksudnya senang. Orang main minang. Tapi suami yang duduk di penjara kan tuan-tuan, isteri nak nikah tak boleh. Bang Mat tak ceraikan saya lagi. Menyebabkan sudah banyak kes tuan-tuan di Malaysia, suami dipenjarakan, isteri ni ada boyfriend. Termasuklah ibu Nur Syafiqah ni tuan-tuan, ada boyfriend. Dan boyfriend dia ni lah tuan-tuan yang telah bunuh anak dia. Ini kezaliman undang-undang ciptaan manusia yang telah mengurung suami, yang telah menghalang suami ni daripada tunaikan tanggungjawab dia. Mungkin tuan-tuan ingat, tak apalah ustaz, kurung suami dia tu jahat. Tak semua banduan-banduan yang dipenjarakan tu orang jahat tuan-tuan. Ada satu kes di Malaysia, seorang suami yang anak dia ada 7 orang tuan-tuan. Dia ada anak, dia driver bas, cari makan sebagai driver bas untuk nak menyara anak dan isteri dia. Tiba-tiba berlaku kemalangan, menyebabkan dalam kemalangan itu 15 orang penumpang mati. Akhirnya dia dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun. Ini zalim.
Dalam Islam dia ada hukuman qisas, tuan-tuan. Ni kita nak sebut ni, tuan-tuan kena tahu awal. Kita nak kena orang Melayu lebih-lebih ada masjid ni, kena sokong Islam, tuan-tuan. Dia ada hukuman qisas, yang mana dia kata al-qatlu sibhul amdi, membunuh hampir sengaja. Termasuklah orang yang bawa dia di driver ni berlaku kemalangan dan menyebabkan kematian, maka dianggap sebagai membunuh hampir sengaja. Dalam Islam tidak dipenjarakan. Sebaliknya, driver bas ni mesti bayar diah ganti rugi pada mangsa Islam. Bayar dia. Kalau dia tak mampu bayar, maka diah itu diserahkan kepada al-aqilah, yakni waris dia, pak dia. Dia kena balik bang, pak, cik nak cari mana duit nak bayar 100 ekor unta ni, nilai. Pak dia kena usaha bayar. Kalau pak dia tak mampu usaha bayar, maka kerajaan mesti ambil duit dari Baitul Mal untuk menyelesaikan diah bagi driver bas yang telah melakukan kesalahan tadi, tuan-tuan. Itu kaedah Islam. Tapi di Malaysia banyak dah kes yang suami malang ini, tuan-tuan, dipenjarakan, dipisahkan daripada anak dan isterinya. Ini kalah kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita yang mengekalkan undang-undang orang putih. Tuan-tuan, kita hang bersama dengan mereka yang terus menyokong pemimpin ini akan dapat dosa sama. Tuan-tuan kena ingat, Nur Syafiqah dibunuh kerana salah, tuan-tuan. Kerana salah kita terus memberi undi kepada pemimpin negara yang terang-terang tolak hukum hakam Allah SWT. Tak tolak? Mana tolak, Ustaz? Pemimpin kita cuma tak mau buat lagi ya. Tolak! Memang pemimpin kita terang-terang tolak hukum hakam Allah SWT. Bukti dia video ni. Tunjuk video tu. Lah ni main bukti tu. Abang mulut lepas tak percaya. Ni tengok Sultan Brunei, tuan-tuan. Sultan Brunei cakap, kita sudah menubuhkan bank Islam untuk menghindari riba. Kita mengagihkan zakat untuk mereka yang berhak. Kita sudah mengharamkan rokok dan merokok kerana ia berisiko kepada kesihatan dan malah nyawa. Kita sudah mewajibkan pendidikan agama sebagai memenuhi tuntutan fardu ain. Kita juga sudah menubuhkan institut tahfiz Al-Quran untuk melepaskan kewajipan fardu kifayah. Kita sudah menutup sementara premis-premis perniagaan pada hari Jumaat sebagai langkah memelihara imej Islam dan umat. Dan paling mutakhir, kita sudah pun menunaikan azam kita dengan bertawakal mendaulatkan kanun jenayah syariah di negara bertuah ini sebagai langkah kita melepaskan diri daripada dituntut oleh Allah di hari akhirat kelak. Semoga semua langkah yang diambil ini akan diterima oleh Allah sebagai amal bakti kepadanya. Kita pendidikan Islam kita, tuan-tuan, nak tahu duduk sekolah. Ngaji saja tak wajib lulus. Sekolah kan dah? Ngaji saja, periksa pun tak. Tahun ni tingkatan 3, ngaji saja juga, tak ada periksa. Itu Islam. SPM Bahasa Malaysia wajib lulus. Tahun ini sejarah wajib lulus. Tahun 2015 Bahasa Inggeris wajib lulus. Pendidikan Islam tak wajib. Bila orang nak faham hukum Islam, tuan-tuan? Ini hak pemimpin satu Malaysia jawab. Ini bukti kata pemimpin kita, tuan-tuan, tolak hukum hakam Allah SWT. Kerana kata dia negeri kita. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan di Malaysia ni. Bagi pendapat dan pandangan saya, dia perlu kepada perbincangan yang panjang. Bukan kata hudud buat besok. Beta ada menyebut secara khusus mengenai undang-undang jenayah syarak. Ini juga sepatutnya mendapat perhatian yang serius dan segera. Kerana kita tidak boleh lagi berkata tidak atau tunggu dulu. Buat besok. Sebab kita sudah pun cukup segala-galanya.
ada kemampuan dan ada kuasa untuk melaksanakannya. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan. Kalau kita masih juga berkata tidak atau tunggu dulu, ini adalah tidak kena. Siapakah kita di hadapan Allah untuk berkata tidak atau tunggu dulu, sedang undang-undang ini bukanlah baru digubah, tetapi telah termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis semenjak dari 1400 tahun lebih lagi. Mempertahankan pemimpin yang terang-terang tolak. Baik. Tadi anda sebut tuan-tuan, satu, Islam ni dia ada qisas. Maksudnya qisas, kalau jenayah yang berlaku secara contoh reba tadi tak perlu dikenakan penjara. Maksudnya hanya bayar dia, suami ni boleh balik ke rumah untuk sara anak bini dia. Undang-undang zalim Malaysia, suami ni dipenjarakan, dikurung, menyebabkan isteri tuan-tuan tidak dapat nafkah zahir dan batin. Zalim tuan-tuan. Dan dalam Islam dia ada undang-undang hudud. Yang mana undang-undang hudud ni tuan-tuan, pernah dia kata satu kes, dia kata seorang isteri kepada si pesalah menjadi mangsa undang-undang konvensional. Yang ni kes Nik Zaini Nik Abdullah. Dia dipenjara 7 tahun dan denda 10,000 tadi, mengakibatkan kematian 15 orang. Siapa pernah ambil tahu tuan-tuan nasib dan perasaan isteri dan anak-anak pesalah? Tak ada siapa tahu. Termasuklah hari ini, bila mati Nur Syafiqah ni, barulah tok nenek dia duk marah dan sebagainya. Hampa tahu dah, kata mak dia ni pun penagih dah dah, mak dia pengedar dah dah. Sepatutnya ambillah cucu ni pula, pergi report awal-awal kepada jawatan kebajikan masyarakat, ambil pula. Tapi tak berlaku, orang tak tahu. Dia tak tahu ibu ni menderita lama dah, suami dia tak ada. Orang perempuan yang tak ada kerja tuan-tuan, dia sanggup buat apa, tambahlah menagih dadah lah, dia sanggup buat apa, buat apa saja. Anak-anak tiada kasih sayang. Pergi ke rumah ni, kesal undang-undang tuan-tuan. Bila pok dia tu asalnya reba bah, cari nafkah, tapi dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun. Pergi sekolah, anak tension. Kenapa? Orang tahu hang ni pok hang masuk penjara. Dia tak tahu pok dia masuk penjara kes apa. Pok tu kesan psikologi anak ni. Dahlah membesar dengan tanpa kasih sayang daripada bapak. Di sekolah ditorture oleh rakan-rakan. Itu kesan buruk daripada undang-undang kapiak. Kita duk sokong, duk buat lah ni tuan-tuan. Lama dah kita duk ajak. Setiap kali pilihan raya tuan-tuan, inilah yang kita bawa. Kita nak laksanakan undang-undang Allah SWT. Tapi geng-geng setan tuan-tuan berjaya mengelirukan orang Melayu dengan bagi sikit bantuan BRIM, dan menunjukkan bahawa undang-undang sedia ada, sudah ada, menunjukkan keburukan. Sepatutnya pemimpin negara yang ada kuasa, yang ada undang-undang ni tuan-tuan, sepatutnya terimalah undang-undang Islam. Tapi mereka tak mau tuan-tuan, nak tunjuk ego pada Allah SWT. Maka Allah SWT zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan, berlaku malapetaka, berlaku rogo, berlaku jenayah ni kenapa? Kerana tangan-tangan kamu lah. Tangan-tangan kamu yang terus bangkah. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang terang-terang tolak hukum hakam Allah SWT. Lepas ni akan jenayah yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat kita dulu, zaman kita muda, bila kita berjalan di kampung, kita jumpa orang tua-tua, kita bagi salam, Assalamualaikum, nak pergi mana? Hari ini orang Melayu raya Islam satu Malaysia tuan-tuan, jumpa orang tua-tua, dia katok ambil gelang mah dah. Dulu kita jumpa kanak-kanak, kita usap kepala, kita bagi coklat. Tapi rakyat satu Malaysia tuan-tuan hari ini jumpa kanak-kanak dia ragol. Ini musibah yang berlaku. Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kami sengaja timpakan benda ini. Tuan-tuan kena sedih tuan-tuan.
Kena menangis peristiwa tuan-tuan. Sedih ni tengok anak kita, balik tengok anak kita. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana anak 2 tahun ni. Kita pegang nak beri gigi pun dia meraung dah, tuan teriak. Tama. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana dia budak ni teriak ketika dia diperlakukan demikian rupa, tuan-tuan. Benda ni semua ni kita tuan-tuan kena muhasabah diri lah balik. Kita nak terus biar pemimpin kita. Bila puak-puak ni pemimpin negara, bila puak-puak ni terima Islam, tuan-tuan, puak ni tak akan terima Islam. Sampai mampu pun puak ni tak akan terima Islam. Sebab mereka dengan terang-terang sebut hudud tidak akan dibuat. Bila mereka dah terang-terang tolak Islam, adakah kita nak terus sokong? Tuan-tuan kena ingat, mereka tolak kerana kita. Mereka tolak ni kerana kita. Memberi undi kepada mereka. Mereka tak ada kuasa, mereka undi yang beri. Maksudnya kita akan dapat saham dosa. Di akhirat nanti Allah persoalkan. Allah akan persoalkan kita, tuan-tuan. Kena sampai sebar, tuan-tuan. Kena sebar-sebar kalau barang ni bahawa kita tak boleh, tidak dah, la budda lah. Mesti balik pada pelaksanaan hukum hakam Allah SWT. Tu tak sebut ekonomi lagi. Tak sebut ekonomi kacau lagi, tuan-tuan. Sebut. Inilah kita sebut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Bila Nabi pergi sini, berlaku kejadian luar biasa. Kampung Halimatus Sa'diyah tiba-tiba yang kemarau tiba-tiba jadi subur. Kenapa subur, tuan-tuan? Karena Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau, hai Muhammad, melainkan bagi rahmat pada sekalian alam. Nabi bawa rahmat. Bila sepatutnya, tuan-tuan, bila kemarau, rumput kering, pokok kering, unta kurus, sepatutnya bila turun hujan baru rumput jadi hijau. Lembu ni unta makan rumput jadi gemuk sihat. Tapi tidak, tuan-tuan. Hujan tak perlu turun. Cukup dengan batang tubuh Nabi saja masuk ke kampung Al-Mutazarah, kampungnya tiba-tiba bertukar menjadi subur. Unta gemuk, kambing gemuk. Kenapa? Rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Nabi tak ada dah. Tapi Nabi tinggalkan syariat dia, tuan-tuan. Apa yang Nabi bawa adalah rahmat. Pertama Nabi bawa apa, tuan-tuan? Nabi tinggalkan kepada kita Quran. Quran adalah sebagai mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh sama siapa pun. Ya Allah sebut, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu Quran ni mai daripada aku yang kami turunkan kepada Nabi kami Muhammad, cuba kamu bawa satu surah sopa Quran ini. Bukan setakat Quran ni, termasuklah ajarannya, termasuklah undang-undangnya, tuan-tuan. Undang-undang yang ada dalam Quran dari segi hudud kisahnya tak boleh ditandingi. Malaysia, tuan-tuan, dah buat pelbagai undang-undang. Berapa kali gubal, tuan-tuan. Sumbang mahram ni, tuan-tuan. Dulu hanya ada rogol, sekarang sudah dipindah sumbang mahram. Ditambahkan hukuman penjara kepada 20-30 tahun, sebatan 25 tahun. Tapi orang masih lagi rogol. Maksudnya kamu tak mau, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kamu tak boleh nak buat undang-undang yang setanding dengan undang-undangku, dan kamu tak sampai bila pun tak boleh buat. Tak boleh buat, tuan-tuan. Buatlah, pasanglah CCTV. Hari ini keluarlah surat khabar menggesa rakyat Malaysia supaya pasang CCTV di rumah. Dinasihatkan juga supaya jangan kita iklankan dalam Facebook. Lah ni zaman Facebook, tuan-tuan. Dia pergi ke Tesco. Oh, aku sekarang berada di Tesco. Tunjuk dengan GPS macam tu. Aku sekarang berada di Seberang-Jaya. Jadi polis nasihat, jangan hebohkan di mana anda berada dalam Facebook. Kerana dia kata memudahkan penjenayah untuk mengesan, tuan-tuan. Oh, ustaz ni duduk masjid, aku nak pergi rompak rumah dia. Polis nasihat. Dan dinasihatkan supaya rakyat Malaysia pasang CCTV. Hari ini sudah ada CCTV murah yang dibuat oleh Cina. Pakat-pakat pasang. Pasanglah bapak CCTV pun. Penyamun akan masuk juga, tuan-tuan. Rumah kita, tuan-tuan, bubuhlah grill. Rumah orang, rumah batu, tuan-tuan, batu. Grill, kayu tebal ni, tuan-tuan. Tak pakai kayu besar, kayu tebal. Kalau ketuk ni memang tak pecah kan. Bubuh grill lagi, CCTV lagi, alarm lagi, tuan-tuan. Sahabat anak tu kemah. Kedai mah dia, tuan-tuan, dia ada peti besi.
Peti besi yang dia beli 40,000 tebal tu tuan-tuan. Tengah konkrit, luar besi tebal tu, kapit. Dia balut lagi dengan simen dulu. Penyamun pergi tebuk tuan-tuan. Keng, 2 lubang. Lubang atas ambil duit dia. Berapa banyak Syekh? Boleh beli sebuah rumah. Bawah ambil emas. Emas tak sadar berapa juta. Tengok. Buhlah peti besi pun tuan. Penyamun tetap akan boleh masuk. Maksudnya tak selamat dah. Ini kita nak ajak ni. Kita nak bagi tahu bahawa pemimpin tak mau, kita lah kena buat. Maksudnya undang-undang Islam ni mai daripada rakyat belaka. Maka sebab tu rakyat kena sedar. Tak boleh tunggu, tak boleh sokong dah pemimpin yang ada hari ni. Sebab apa? Sebab kerana kita sokonglah tuan-tuan, jenayah ni akan terus berleluasa. Maka kena ambil ajaran Quran. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Kami tinggalkan kamu 2 benda, kamu tidak akan sesat selamanya. Benda Quran. Quran dia ada, tak boleh tanding. Undang-undang dia, syariat dia, tak boleh tanding. Ambil. Sebab kita orang Islam. Majoriti negara kita adalah orang Islam. Patutnya orang Islam lah sokong. Di Malaysia ni tak ada jalan lain nak dapat kuasa tuan-tuan, melainkan melalui pilihan raya. Siapa yang nak pada Islam tuan-tuan? Parti Islam. Kita ada jemaah Islam yang nak. Dah terbukti kita merintah Kelantan, kita merintah Terengganu, kita gubal merintah Kelantan, terus gubal undang-undang hudud tuan-tuan. Merintah Terengganu gubal undang-undang hudud, tapi dihalang oleh puak-puak setan. Maka sebab itulah kita kena menangkan. Kerajaan pusat tu nak laksanakan. Sebab apa? Undang-undang ni bawa rahmat. Hari ni bila kita tolak tuan-tuan, tolak undang-undang Islam berarti tolak rahmat Allah. Bila tolak rahmat Allah, turunlah laknat ni. Jenayah banyak adalah laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Timpakan jenayah supaya kita menyesal. Tapi ada sejenis orang tuan-tuan, orang Melayu masih lagi tak menyesal. Umpama Allah sebut wa masalul ladzina kafaru kamasal ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun la yaqilun. Orang Melayu ni kalau nak baca Al-Quran tu umpama tu Tuhan kata. Jenis ni puak-puak kapiak keras hati Tuhan kata, ceramah kepada puak-puak dia serupa ceramah kelembu. La yasma'u illa du'aan wa nidaa. Dia hanya dengar bunyi hudu tukar kerajaan tu ya. Sammun bakmun umyun la yaqilun. Puak-puak ni bangsa menatang bisu, menatang pekak, menatang buta. Jangan jadi lagu tu tuan-tuan. Bukalah mata kita tengok. Allah suruh tengok. Apa yang berlaku tu Allah suruh tengok. Apa berita-berita telinga ni dengar. Dan hati kita fikir. Kemurkaan Allah cukup dahsyat dah. Kena balik. Rahmat. Yang kedua, Nabi bawa rahmat. Kerana Nabi perkenalkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman pada Allah. Beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu kena, Nabi bawa rahmat, ajak kita sembah Tuhan, Rabb. Yang buat langit, yang buat kita, yang buat tok nenek kita. Yang juga bina, jadikan bumi ni, bukan setakat buat jalan. Bukan setakat buat sekolah, buat stadium tuan-tuan. Tapi Tuhan ni buat bumi, buat langit. Wa anzala minas sama'i ma. Tuhan kita buat turun hujan tuan-tuan. Ada kerajaan boleh buat turun hujan? Ada? Tuan-tuan pernah pacak, kita dah nampak ini satu lagi projek kerajaan. Ada kita pacak lagi, ini satu lagi projek kerajaan. Bina langit ada tuan-tuan. Daripada langit turun, fa akhraja bihi minas samarat. Kamilah yang keluarkan buah, rizqan lakum, bagi rezeki pada kamu. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka kamu jangan jadi sekutu, jangan duk ambil peraturan lain lah. Undang-undang akulah buat langit, aku buat bumi, tiba-tiba kamu boleh ambil peraturan ciptaan manusia. Allah Tuhan kita sampai hati sungguh. Dan Allah, Nabi tuan-tuan bawa rahmat, mengajak kat kita halal dan haram. Halal dan haram. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, hei orang, kamu kena makan rezeki yang ada di bumi yang halal, yang baik. Jangan ikut setan. Jangan sokong setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan ni musuh kamu yang tak ingat. Allah dah tentukan halal haram. Antara benda yang haram, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak Tuhan sebut terang-terang tuan-tuan. Lepas tu nak khutbah baru ni di masjid tengah. AADK mai buat pameran,
sahabat suruh panggil ceramah pasal dadah. Anak kata ini peliknya Malaysia. Dadah ni tuan-tuan, kalau dalam Quran tak ada. Ada tuan-tuan jumpa ayat dadah? Tak ada. Adalah fi amadin mubaddadah, itu bukan dadah. Tak ada. Dadah ni haram kerana qiyas. Kita rujuk Quran, hadis, ijma', qiyas. Haram dadah melalui qiyas. Haram judi melalui nas yang nombor 1 ni Quran. Tapi judi arak tuan-tuan, tak ada AADK, agensi anti dadah kebangsaan. Tak ada agensi anti dadah arak kebangsaan, tak ada. Agensi anti judi kebangsaan, tak ada. Judi tambah lagi ada tuan-tuan. Ni pelik. Judi arak yang terang-terang Allah haramkan, kita boleh bagi lesen halal tuan-tuan. Kata baru tuan-tuan, Perdana Menteri umumkan tambah lagi 66 cabutan nombor ekor tuan-tuan. Orang geng nombor ekor sono boleh beli hari-hari. Dulu seminggu boleh 2 beli hari lah. Hari ni tambah hari Selasa pula. Cabutan tambah lagi 66 kali tuan-tuan, menjadikan cabutan judi di Malaysia tuan-tuan hari ni setahun 178 kali, mendatangkan hasil yang berbilion-bilion pada negara. Kacau tuan-tuan. Dah lah undang-undang Islam tolak. Dengan judi lagi, kita pun heran Tok Imam boleh sokong lagi pokok ni tuan-tuan. Ustaz, ulama boleh sokong lagi, kita pun nak pelik. Tok Imam ada sokong pemimpin ni tuan-tuan ni. Inilah judi kerajaan satu Malaysia. Kasino ada, nombor ramalan ada, lumba kuda ada, loteri awam ada, pemain mesin slot ada. 1,818 lesen judi dikeluarkan. Genting Highland, Sport Toto, Magnum Corporation, Sarawak Tah, PEN Malaysia. Ni hasil judi tuan-tuan ni. 2011. Nak baca tak tahu berapa tu. 2 bilion 486 juta 975,543 ringgit 29 sen. Satu dunia sedang mematikan kita, Malaysia negara Islam. Islam perlu kotak lagu tu. Ni tuan-tuan kita kena sedari bahawa inilah politik, kesan bahayanya politik dipisahkan daripada agama. Maksudnya pemimpin lulus judi arak dan sebagainya, mufti hanya mengeluarkan fatwa bila orang berhimpun. Ni buruh, halal darah dan sebagainya. Orang pergi berhimpun, dia keluarkan kenyataan orang yang berhimpun di dataran mereka, ini buruh, halal darah tuan-tuan. Bila mufti harus ni buat kenyataan tuan-tuan, ada orang di Kuala Lumpur yang bukan mengaji ni, orang Melayu lah, yang tak mengaji. Dia jumpa sahabat kita. Dia kata teruk lagu ni. Dia kata kita rakyat susah, tol naik, minyak naik, gula naik, cukai pintu naik, LRT naik. Kita nak pergi bantah, nak minta kerajaan turun. Tiba-tiba mufti kata kita buruh, halal darah. Aku tak mau jadi Islam lah. Tengok, nak keluk Islam tuan. Bahaya ucapan ni tuan-tuan. Menyebabkan orang benci pada Islam tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dulu mengapa penganut Kristian benci pada Kristian? Sebab ulama-ulama dia kata, sain. Tak boleh. Ada orang pergi kaji, belayar-belayar, tiba-tiba balik main beritahu, bumi ni bulat, bunuh. Menyebabkan orang Kristian benci pada Kristian kerana ada padri-padri yang kolot. Sama hari ni tuan-tuan, ada orang Melayu yang benci pada Islam kerana ada mufti siapa ni tuan-tuan. Salahkah kita rakyat Malaysia nak pergi berhimpun, nak bantah kenaikan harga barang? Mengapa kamu pergi kata mereka ni buruh, sedangkan mereka hanya pergi sekadar untuk nak tunjuk bantahan mereka terhadap kerajaan yang menaikkan harga barang. Ni gambar mereka berhimpun tuan-tuan. Mereka bukan bawa senjata pun. Ini orang hak pergi berhimpun malam 31 yang harus ni kata buruh. Kejut jam tu.
Kuruh kalau tuan-tuan. Bawa bom ke? Tahu bom. Sekadar nak bantah kenaikan harga barang saja. Muslimin dan mati Allah SWT. Simpulan banyak-banyak. Jadi kita malam ni kita ambil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil kesimpulannya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tujuan kita ingat Nabi ni sebab Nabi ni bawa rahmat. Rahmat pertama kerana Nabi bawa Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tuhan yang Maha Rahman bawa Quran. Maka Quran ni adalah rahmat, maka turut peraturan dia akan bawa kebaikan pada kita. Selamat dunia akhirat. Yang kedua, Nabi ni bawa rahmat kerana ajak kita sembah Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan mukaku pada Tuhan. Aku sembah, aku puja Tuhan yang cipta langit. Aku nak takut Tuhan yang cipta langit. Aku nak gurun Tuhan yang cipta langit. Aku tak takut pada manusia yang mampu buat jalan saja. Saya takutlah tuan-tuan. Setakat buat jalan, buat lebuh raya Bakanatul, buat stadium runtuh, tak perlu takut. Moga bakar mampus keras belakang tu. Kita takut pada Allah. Allah ni yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Tuhan ni menghidupkan dan mematikan. Tuhan hidup tak pernah mati. Dan yang ketiga, Allah dah ajak dah kepada kita halal dan haram. Maka hak halal kita kena ambil. Setiap apa yang Allah halalkan tuan-tuan, pasti akan ada kebaikan pada kita. Sebaliknya apa yang Allah haramkan, termasuk judi, termasuk arak, termasuklah GST, benda ni haram, dia akan mendatangkan mudarat. Nampak je banyak tapi mudarat. Buktinya hari ini tuan-tuan tengok bagaimana ekonomi kita makin hari makin jatuh. Kenapa? Kerana pemimpin kita buat apa yang Allah murka. Sedangkan Nabi dah tunjuk zaman Umar Abdul Aziz sampai satu tahap tidak ada orang yang layak menerima zakat. Hari ini tanya tu imam lah, borang zakat tak cukup tuan-tuan. Tak cukup borang zakat. Kenapa? Kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi sama-sama lah tuan-tuan kita balik. Ingat Nabi, nak turut Nabi, nak merintah negara sebagaimana Nabi, dan gantilah, jadilah, sokonglah pemimpin-pemimpin di kalangan ulama, al-warasatul anbiya, ulama-ulama sebagai pengganti Nabi untuk cerajui negara. Maka aslim taslam, sokong perjuangan Islam, maka kita akan selamat. Sebaliknya, jadilah sebagaimana yang hari ini. Wallahu alam. Minta maaf banyak tuan-tuan. Satu, minta maaf melewat. Yang kedua, minta maaf aku ada terkasar basah. Cakap darah ni tak pergi mengantuk, ceramah slow-slow, orang mengantuk kan. Darah. Tapi hakikatnya cerakah marah sebagai tanda sayang sebab kita cerakah kanak tuan-tuan. Adakah kita cerakah kanak kita tu kerana kita tak ganas tak? Bagi kita sayang pada anak-anak. Sama lah anda sebut tuan-tuan, mai ni nak sedarkan kita semua. Tasadu ambil hatilah. A'in zukirtum. Salahkah aku nak ingatkan kamu semua? Nak ingatnya. Jadi tugas kita ingat. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.